secara kasarnya apa yang berlaku lah di Perlis kan. Okay. Terima kasih banyak Cik Wan. Jadi saya nak serulah. Puan Faiza dah ready dah? Okay, ready dah. Alright. Slide ada Man? Okay, ada. Okay. Baik. Boleh nampak ke? Nampak? Nampak. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasihlah kepada pihak Rustia di atas jemputan kepada Jabatan Alam Sekitar bagi topik kita pada hari ini. Itu berkaitan dengan Hari Alam Sekitar Sedunia, di mana seperti yang kita semua sedia maklum, pada tahun ini tema yang telah dipilih oleh UNEP lah, iaitu Ecosystem Restoration ataupun pemulihan ekosistem. Jadi di pihak Jabatan Alam Sekitar, kita program Hari Alam Sekitar Sedunia ini adalah program atau aktiviti yang kita laksanakan pada setiap tahun. Okay, di sini saya kongsikan sedikit tema-tema Hari Alam Sekitar Sedunia yang pernah yang telah dilaksanakan sebelum ni. Yang seingat saya daripada 2013, Think It Safe, 2014, Raise Your Voice, Not Sea Level, 2015, Save a Billion, Dream One Planet. Lepas tu dia setiap tahun tema dia berubah-ubah. Tapi kalau kita tengok matlamat dia adalah ke arah bagi memastikan isu-isu pencemaran yang berkaitan dengan pemanasan bumi lah, global warming ni kita dapat diatasi dan dapat disampaikan kepada semua masyarakat untuk mengambil tindakan. Apa yang tindakan yang kita boleh laksanakan sebagai individu bagi menangani masalah-masalah pencemaran daripada terus berleluasa. Dan untuk tahun ni ecosystem restoration adalah topik yang telah dipilih ataupun tema yang telah dipilih bagi kita melihat apakah pembaikan, pemulihan yang boleh kita lakukan di dalam memastikan kelestarian alam sekitar kita lah. Ini sedikit latar belakang berkaitan dengan sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia, di mana seperti yang dimaklumkan tadi, tujuan dia adalah untuk meningkatkan kesedaran dan tindakan di dalam menangani isu pencemaran di peringkat global. Dan seperti kita semua sedia maklum, di peringkat antarabangsa tarikh sambutan telah ditetapkan pada 5 Jun dan sambutan telah dimulakan pada tahun 1972 dengan bertemakan Only One Earth. Dan di Malaysia kita, Jabatan Alam Sekitar telah diamanahkan untuk melaksanakan program berkaitan dengan sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia ni pada tahun 1980 dengan tema pembangunan tanpa kemusnahan. Itu selepas Akta Kualiti Alam Sekitar diluluskan pada 1974 lah. Ini saya bagi sedikit definisi mudah lah di dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka yang saya ambil. Itu maksud pemulihan tu sendiri, sebab pemulihan adalah hal atau perbuatan untuk memulihkan sesuatu atau mengembalikan kepada keadaan asal. Dan ekosistem tadi seperti yang telah diterangkan oleh Dr. Sarah, dia menyebabkan interaksi antara komuniti manusia, haiwan dan tumbuhan dengan alam persekitarannya lah. Okay. Dan seperti yang kita semua sedia maklum, pada 5 Jun yang lepas 2021, sambutan peringkat kebangsaan telah diadakan juga secara... Mohon maaf Puan Faiza, saya melihat slide ni masih di nombor 1. Boleh cek balik tak? Okay. Sekarang di slide nombor 11. Saya cuma dah bergerak ke? Ada perubahan tak? Try klik tengok.
Kita smooth the slide, saya tengok macam ni. Ni nombor 9 tak bergerak agak lah. Nombor 9 tak gerak je. Yang ni? Tak ada bila. Puan Faizal maybe share, sekarang ni share whole screen ya? Oh. Tak bergerak lah Puan. Gerak. Sekarang baru gerak. Okey, nombor 11. Try sekali. Sini gerak ah? Okey, dah gerak dah. Alright. Okay. So yang ni saya ulang balik lah yang daripada slide 9 ni, iaitu pelancaran telah dirasmikan oleh Menteri Alam Sekitar dan Air, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man, dan beliau juga telah melancarkan Pelan Strategi KASA 2020 hingga 2030, iaitu kaitan dengan kelestarian alam sekitar, di mana di antara rangka pelan strategi yang telah dirangka adalah seperti program jenis sungai kebangsaan, ke arah sifar plastik, dan kadar kita semula buangan terjadual lah. Itu antara strategi-strategi yang terdapat dalam pelan tersebut. Dan di Perlis, walaupun dalam keadaan pandemik COVID-19 ni, kita tetap melaksanakan program aktiviti lah bagi pemulihan ekosistem yang seperti topik temanya. Dan antara aktiviti yang telah dilaksanakan seperti kempen pengumpulan buangan elektrik dan elektronik, kuis radio di Perlis FM pada hari Isnin yang lepas, hebahan sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia juga di Perlis FM, dan juga sesi webinar ni lah. Dan penganjuran program yang dilaksanakan oleh jabatan adalah penganjuran program secara berterusan, di mana daripada Hari Alam Sekitar Negara, ini adalah Hari Alam Sekitar Sedunia, dan Hari Alam Sekitar Negara pada tahun lepas, iaitu pada bulan Oktober, kita telah melaksanakan juga program-program seperti kempen hindari plastik, pengumpulan e-waste, penghijauan, dan juga program dengan sungai kebangsaan ni lah. Okay. Dan di sini kita menekankan kepada kempen pengumpulan buangan elektrik dan elektronik ini sebab ia adalah salah satu kempen di mana dia tertakluk di bawah peraturan kualiti alam sekeliling buangan terjadual tahun 2005, di mana buangan elektrik dan elektronik ini adalah di bawah jadual pertama, di mana dalam peraturan tersebut, di mana dia tertakluk di bawah kod buangan SW110. Tapi kita bukan kata program ni kita lebih pada nak mendidik masyarakat tentang keperluan kepada pengurusan buangan elektrik dan elektronik ni, supaya dia tidak terus apabila dibuang terus ke tapak pengurusan biasa, dia akan mencemarkan dalam tempoh masa yang lebih panjang. Dan itulah antara kempen yang kita laksanakan, bagaimana sisa-sisa buangan ni perlu diuruskan dengan baik. Dan pada tahun lepas kita berjaya mengumpul sebanyak 25 tan metrik lah buangan terjadual di negeri Perlis. Ini yang melibatkan komuniti lah, maknanya kita tidak ambil daripada industri ataupun jabatan-jabatan kerajaan. Dan sasaran KASA sendiri adalah untuk kita kumpulkan sebanyak 800 tan metrik buangan elektrik dan elektronik pada tahun ini di seluruh negara. Dan di Perlis sendiri sehingga 31 Mei ni kita berjaya mengumpul 901 kilogram lah, hampir 1 tan metrik. Jadi walaupun dalam keadaan pandemik ni kita tetap melaksanakan program walaupun dalam skala kecil, dan kita dapati masyarakat di negeri Perlis ni dia prihatin dan mereka sedikit sebanyak dah mula menyumbangkan buangan-buangan elektrik dan elektronik ni kepada jabatan, di mana kita nampak mereka telah alert, telah ada kesedaran. Dan pada kami kesedaran yang ini adalah yang paling penting untuk memastikan hasrat atau matlamat kita tu tercapai. Jadi walaupun sedikit perlahan-lahan, tapi mesej yang cuba kita sampaikan ni sampai kepada setiap masyarakat di negeri Perlis tu. So ini adalah kempen pada setiap hari Sabtu terakhir,
Buat masa ni kita buat di basement bangunan KWSP lah. Maknanya secara drive-thru siapa saja boleh hantar dan kita cuma hanya benarkan satu kenderaan pada satu masa sajalah, sebab kita nak mengelakkan dari segi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan ya. Ini antara aktiviti yang telah kita laksanakan. Boleh kita lihat kat belakang tu dah ada mesin basuh, PC, TV dan sebagainya lah. Okey, berkenaan dengan kempen hindari plastik sekali guna. Program ni sebenarnya telah mula dilancarkan oleh Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perlis di Pasar Besar Sena, Kanga Perlis, bersempena dengan Hari Alam Sekitar Negara juga pada tahun 2018. Jadi kempen ni kita tidak berhenti pada hari tersebut saja, tapi kita teruskan juga program ni pada sesi-sesi atau aktiviti-aktiviti apa juga aktiviti yang kita laksanakan, sama ada di pejabat ataupun di luar pejabat. Jadi antara aktiviti yang kami galakkan, macam bila kita buat edaran bubur lambuk ke dan aktiviti kepada ni, kita galakkan bawa bekas sendiri. Kemudian cuba gantikan beg plastik dengan beg kita semula. Dan kita satu lagi kita mengurangkan penggunaan botol air mineral. Maknanya di dalam program yang dianjurkan oleh Jabatan Sekitar Perlis, kita akan menyediakan botol air besar di mana semua peserta boleh refill air mineral tersebut dengan di dalam bekal masing-masing. Jadi kita tidak menyediakan botol-botol air mineral lah kepada para peserta di dalam program-program jawatan. Dan akhir sekali ini adalah saya rasa di mana-mana pun telah laksanakan, itu penukaran daripada polystyrene ataupun bekas yang sekali guna kepada atau straw kepada bahan yang lebih mesra alam lah. Dan di peringkat kementerian juga dia ada Plastic Busters. Ini untuk program dia yang kekini lah, di mana dia merupakan plan hala tuju Malaysia ke arah sifar plastik sekali guna bermula 2018 hingga 2020. Okay, seterusnya kempen penghijauan dan penanaman pokok. Walaupun penanaman pokok ni diketuai lah, diterajui oleh Jabatan Perhutanan, tapi kita di jabatan tetap menyokong apa juga usaha-usaha ke arah memastikan kelestarian alam sekitar tu tercapai lah. Dan di Jabatan Alam Sekitar sendiri kita baru-baru ini telah mengadakan program satu pegawai satu pokok, di mana setiap pegawai perlu mempunyai sekurang-kurangnya satu pokok di meja kerja masing-masing, dan kita menukarkan pokok-pokok hiasan plastik yang lama tu kepada pokok hidup di ruang guna sama lah. Dan selain itu kita juga menggalakkan aktiviti kompos, iaitu ini adalah bagi mengurangkan buangan yang akan dihantar ke tapak perusahaan, yang juga akan akhirnya menyebabkan berlakunya pelepasan air licin lah ke alulan air dan juga air bawah tanah. So ini antara kempen-kempen yang kita jalankan apabila kita turun ke komuniti dan sebagainya. Selalunya kita akan macam kita menganjurkan program, kita akan buat program penghasilan enzim yang mana dia boleh digunakan untuk kegunaan seharian kita lah. Dan seterusnya jabatan juga kita ada buku ataupun risalah berkaitan dengan amalan mesra hijau atau mesra alam ni, di mana di situ dia ada dinyatakan apakah aktiviti atau perkara-perkara yang kita boleh amalkan ke arah gaya hidup mesra alam. Contohnya menutup lampu apabila keluar daripada toilet, di pejabat atau di rumah. Walaupun nampak macam tutup air apabila telah digunakan. Walaupun benda ni kecil, tapi sebenarnya dia memberi kesan kepada usaha-usaha kelestarian alam sekitar itu sendiri. Ini adalah program penghijauan daripada Just Perlis. Ini antara semua pegawai yang terlibat lah di jabatan. Ini pula adalah program Denai Sungai Kebangsaan. Pada tahun lepas semasa kita buat program bersama dengan Tuanku Raja Muda Perlis juga di Bintong, kita juga telah mengutarakan
memperkenalkanlah apakah program Dana Suri Kebangsaan yang dilaksanakan oleh jabatan. Sebab seperti yang sedia maklum, Dana Suri Kebangsaan ni dia di bawah Jabatan Pengairan dan Saliran. Jadi kita adalah antara jabatan kita adalah jabatan yang di bawah kementerian. Kita juga menyokong bagi memastikan usaha-usaha ke arah peningkatan kualiti air sungai itu dapat dilaksanakan. Maknanya kita tidak boleh mengatakan bahawa walaupun sungai itu di bawah GPS, maknanya jabatan lain juga mempunyai peranan dan fungsi bagi memastikan kualiti air sungai kita lebih baik. Dan di dalam program-program yang dilaksanakan oleh jabatan juga kita menunjukkan apa yang boleh juga dilaksanakan oleh individu atau masyarakat di dalam sama-sama membantu untuk kita memastikan sungai itu tidak dicemari dan akan lebih baik dari semasa ke semasa. Dan ini adalah program yang kita buat, itu penghasilan berbola lumpur, mana ini kita buat semasa program Hari Air Sedunia yang telah dirasmikan oleh Yang Berhormat YBT Jayaan, Ex-Sekolah kita Perlis. Dan dalam program ini juga telah disertai oleh pelajar daripada UNIMAP dan juga UiTM lah. Ni antara aktiviti yang baju merah ni adalah aktiviti tahun lepas lah. Di dalam program kita jelajah tu tunjukkan bacaan-bacaan yang diambil, bacaan-bacaan in situ yang boleh kita dapat semasa aktiviti ni dilaksanakan lah. Di mana bacaan in situ ni kita boleh tengok kadar pencemaran yang berlaku. Ni seterusnya adalah aktiviti kita laksanakan di UNIMAP sendiri dekat surau UNIMAP tu pada sambutan Hari Bumi pada 22 April yang lepas. Dan kita menghasilkan juga berbola lumpur. Berbola lumpur ni kita belum lagi baling ke sungai sebab cadangannya kita nak buat pada sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia. Tapi memandangkan keadaan PKP kita tak boleh berkumpul, so kita terpaksa postpone dululah program tu kan. InsyaAllah kalau ada masa dan keadaan telah kembali lebih baik daripada pandemik COVID-19 ni, kita akan adakan balik aktiviti-aktiviti yang boleh kita laksanakan bersama-sama dan boleh dimanfaatkan secara bersama. Jabatan Alam Sekitar dia di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air. Tapi kita juga bekerjasama rapat dengan Kerajaan Negeri Perlis di dalam memastikan usaha-usaha kelestarian alam sekitar tu dapat diteruskan dan program-program yang dijalankan tu dapat dipanjangkan. So ini adalah antara program yang kita turut serta di dalam bersama dengan Kerajaan Negeri Perlis. Dan saya rasa ini adalah antara contoh mungkin pemulihan ekosistem yang kita boleh nampak yang telah berlaku di Negeri Perlis. Di dalam program transformasi Kampung Seberang Ramai ni, kita boleh lihat kalau yang kita semua nampak kan, apa yang berlaku di Kampung Seberang Ramai dahulu dan kini. Maknanya perubahan, walaupun mungkin dia tidak pulih lagi 100%, tetapi progres ke arah pemulihan itu sendiri telah berlaku. Dan saya merasakan program transformasi Kampung Seberang Ramai ni, Kuala Perlis adalah satu program yang boleh kita contoh dan kita buat di kawasan-kawasan lain di dalam pemulihan ekosistem kawasan yang kita ada sekarang ni. So di Jabatan Alam Sekitar kita ada juga buat program community, iaitu community dengan penduduk di Kuala Perlis ni semasa sambutan Hari Bumi yang lepas, di mana kita turut menjemput SW Corp bagi mengadakan ceramah dan bomba kawalan pembakaran terbuka, demonstrasi, dan di jabatan sendiri kita mengadakan ceramah berkaitan dengan pembakaran terbuka dan juga berkaitan dengan pengurusan wangan elektrik dan elektronik lah. Ni antara gambar-gambar semasa kita ni sebelum PKP lah ya, dengan jadi isu pula lagi. Tapi walaupun ni telah ada sesi-sesi ceramah yang diadakan sebelum solat Jumaat lepas. Ni antara contoh yang berlaku di Kampung Seberang Ramai tu.
Yang di bawah tu adalah keadaan sebelum, dan selepas ni, ini adalah gambar selepas kita pasang papan tanda jabatan lah. Dan sekarang ni rasanya dia lebih cantik sebab dia ada vertical plan yang dipasang dekat dengan kawasan ni, dan keindahan dan rasa kesedaran tu memang telah kita boleh nampak peningkatan. Dan kalau kita boleh tengok signboard yang di bawah tu, jangan buang di sampah tu, itu adalah yang diminta sendiri oleh Durian Rahmat Raja Muda Perlis untuk menunjukkan berlakunya kesedaran tu telah berlaku lama, dan kini diperbaikkan, bila dipulihkan keadaan yang menjadi lebih baik. Maknanya itu adalah satu sentimental value lah pada kawasan tersebut. So saya rasa itu dulu perkongsian saya pada hari ini. Saya terus sampai saya serahkan semula kepada Dr. Kat. Okay, baik, terima kasih Puan Faiza. Okay, itulah saya buat some short conclusion lah. Jabatan Alam Sekitar ni peranan dia besar daripada dia cek sungai, dia cek kilang, dia cek bakar. Tapi saya nampaklah fokus dia sekarang tahun ni lah probably tentang kita pembuangan sisa elektronik ya. Betul Puan? Jadi siapa dapat tangkap sekarang ni bulan ni kalau Sabtu ni 26 hari bulan 6 ya, betul? Di basement KWSP. Kat situ boleh bawa barang-barang elektronik untuk dibuang secara berhemah lah jawabnya. Ya, berhemah. Cara yang betul supaya dia punya bahan-bahan kimia tu tak serap dalam tanah, tak akan mengganggulah ekosistem kita. Itu antara yang first point lah, kita boleh buat terus, tak payah tunggu jabatan-jabatan buat kerja kan. Buang sampah, buat pengasingan dan semualah, tanam pokok, semua tu individu. PKP pun boleh buat. PKP pun boleh buat maksudnya tak perlu tunggu dah ni, PKP pun boleh buat sendiri. Jadi terima kasih banyak Puan Faiza. Seterusnya saya nak panggil ni lah Puan Nani lah. Ayah beli makan. Inilah PKP. Alright Nani, the screen is yours. Okay, boleh dengar Boleh. Okay, sekejap present. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang sudi hadir pada pagi ni. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Siti dan juga pihak KOSAM UNIMAP kerana sudi menjemput saya sekali lagi dalam perkongsian Coffee Talk ni kita pada pagi ni. Kopi saya pun dah nak habis ni. Alright. So tanpa berlengah lagi, saya perkenalkan diri saya. Saya Puan Rosnani Nazri, merupakan founder dan juga leader kepada NGO Treasury Perlis. Juga terlibat dalam sebagai Southeast Asia Leader Operation Team bersama dengan Treasury World. Dan tugas hakiki saya adalah sebagai senior lecturer lah pensyarakanan di Marine Technology Program di Fakulti Sains Gunaan UiTM Perlis. Okey, jadi Trash Hero ni apa? Tapi sebelum saya tunjuk apa yang kita banyak lakukan dalam komuniti di Perlis ni, saya terangkan sedikit lah apa sebenarnya Trash Hero ni. Jadi Trash Hero ni sebenarnya dia adalah global movement lah yang dikendalikan sendiri oleh volunteers. Founded in Thailand pada 2013 lagi jadi sekarang ni kita ada lebih kurang 170 lokasi chapter lah yang aktif dalam di 19 buah negara worldwide. Jadi kita ni apa dan buat apa so sebenarnya misi utama kita lah sebab kita nak kita nak dunia yang lebih bersih kita nak free from plastic pollution dan juga kita sambil tu kita train volunteers kita, sukarelawan kita untuk
lebih ke arah mementingkan kebersihan lah, especially pada kebersihan kawasan rumah, kawasan pejabat, kawasan persekitaran, dan juga khususnya di Perlis lah. Jadi our goal is kalau boleh kita nak eliminate lah single use plastic ni, dan juga boleh buat consensus from zero waste and a circular economy, and then kita punya value more into a positive. Kita seorang yang positif, yang action yang buat dan melakukan kolaborasi bersama badan-badan yang lain, dan kita transparency. Jadi objektif kita lebih kepada untuk create and support community volunteer projects lah, dan provide educations on the environmental impact, especially on waste, dan juga promote practical solution macam mana kita nak reduce it lah. So our core value sebenarnya adalah kalau boleh try to reduce lah. Recycling and clean up, apa yang kita buat tu adalah bagus, tapi sebenarnya the most important thing adalah reduce. So yang ini sebenarnya untuk coffee talk session yang pertama dulu kita pernah buat bersama dengan Doktor mana saya terlupa. Doktor apa? Umi Fazara. Okay. Saya yang semester lepas kita ada buat macam mana kita nak go through lifestyle on the zero waste. So how we work usually adalah secara nilai untuk long term behaviour, systematic change with minimal financial resource. Actually kita punya volunteers ni open to everyone, anyone yang interested in lah. Jadi kita banyak fokus pada practical action dan juga solution rather than blaming lah, and then strictly non-political and can be run entirely by the volunteers. So ini adalah 4 core programs kita lah. So first adalah melalui action and awareness, kita ada bottles and bags program, kita ada Trash Hero Kids program dan juga Trash Hero Communities. Okay, melalui action and awareness program ni lah yang banyak saya lakukan di Perlis, community clean up, dan juga kita ada buat brand audits especially kita bermula tahun lepas bersama dengan pelajar-pelajar UNIMAP sendiri untuk buat brand audits sempena World Clean Up Day 2020. Jadi selain tu kita banyaklah raise on kesedaran di antara komuniti tentang krisis plastik pollution ni. Kita tahu banyak macam tadi Dr. Sarah pun dia tunjukkan gambar di Kuala Perlis tu dengan banyaknya sampah tu, macam mana kita nak tackle kesedaran tu nak kesedaran tu dari hati tu nak bagi penduduk setempat ni tahu tentang pencemaran plastik ni. Dan of course kita nak strengthen the community bonding dan brand audit ni yang macam kita buat tahun lepas dia adalah sebagai alat lah untuk kita tahu dan juga sedar company mana yang banyak pollute the most. Di Malaysia sendiri antara brand-brand yang popular adalah Coca-Cola lah selain PNG. So tu antara yang kita peroleh untuk tahun lepas. Tahun ni tak tahu lagi, insyaAllah kalau tak PKP apa semua, jadi kita boleh buat program clean up lagi, insyaAllah kita akan teruskan lagi lah untuk brand audit sempena World Clean Up Day 2021 ni kan. Alright, itu akan dibincangkan kemudian lah. Okay, and then bottles and bag program jadi kita pun di Trash Hero kita menyeru jugalah all these business owners especially macam di kafe-kafe ke dia boleh provide free water refill untuk community. So provide a lifetime quality reusable bottles for the community with affordable price. Kita memang ada jual botol dan juga bag ni. Siapa yang berminat boleh contact saya lah lepas ni kita boleh dan ada juga volunteers yang dah beli bag dan juga botol kita. Dan Trash Hero gets zero profit memang kita jual dengan harga kos
Okay, and then kita pun ada Trust Hero Kids program. Tahun 2019 kita sempat buat dengan di sekolah saya Awi di Kanga untuk Trust Hero Kids program ni. Ada buku dia so sekolah-sekolah tadika yang berminat untuk meneruskan Trust Hero Kids program ni boleh juga kontak saya lepas ni untuk kita sama-sama educate kanak-kanak untuk kita kata inilah encourage mereka untuk sama-sama untuk zero waste action lah. Okay, dan juga Trust Hero Communities program yang ni pun kita banyak buat untuk zero waste program lah. Macam ongoing sekarang sebenarnya kita ada juga zero waste community training yang volume 2 punya ongoing sekarang yang melibatkan Dr. Siti sendiri dan ada beberapa juga pensyarah di UNIMAP. Ini last year waktu November 2020 kita pun ada buat workshop lah on this knowledge upgrade untuk Trust Hero chapter leaders dan siapa-siapa volunteers yang berminat Okay, selain tu kita buat joint community project dengan Jabatan Perhutanan dengan Jabatan Alam Sekitar. Kita memang banyak sangat kolaborasi dengan mereka. Dengan NGO lain pun dengan Police Nature Wildlife dengan PROMOS, dengan Police Hikers and Climbers sebab kita bukan saja buat program kutip sampah di kawasan Kuala Perlis, di kawasan laut. Kebanyakan kita banyak buat di kawasan yang kita kata tourist attraction lah, yang banyak kawasan pelancongan tumpuan orang ramai datang. Sebab kita nak educate people kan, jadi memang kita nak kena cari tempat yang ramai orang datang. Dan di samping tu kita akan berkempen. Jadi kita juga di Trust Hero memang jadi a part of the community project lah untuk kita nak support plastic ban and then promote waste bank, promote kempen tanam pokok apa semua memang kita support 100%. Especially dengan jabatan-jabatan kerajaan lah. Okay, so sesiapa je boleh join lepas ni. Siapa yang tak pernah tahu apa tu Trust Hero, mungkin boleh follow kita di Facebook, Instagram Trust Hero World untuk tahu dengan lebih lanjut lah apa program kita di satu dunia ni So just simple je sebab sebenarnya macam dia atas diri kita sendirilah kesedaran kepada diri kita sendiri macam mana kita nak reducekan single use plastic waste kan. Jadi you all boleh join program kita di Perlis ni dan kita juga ada beberapa chapter lah ni saya nak terangkan di Malaysia. Kita ada lebih kurang 23 chapter yang aktif dan sehingga kini pun kita dah melibatkan 1,000 lebih clean up events lah dan collect almost 236,000 kilogram sampah yang telah dikutip Okay, untuk di Malaysia ini chapter map kita. Jadi siapa-siapa yang berminat untuk menyertai Trust Hero Malaysia, jadi bolehlah kontak kawasan yang berdekatan. Kita semua ada Facebook page dan juga Instagram, jadi boleh Google saja So di utara ni kita ada di Sintok, di Perlis dan juga di Langkawi juga di Penang. Alright. Okay, yang ini adalah program kami yang pertama lah. Program kami yang pertama sebenarnya Trust Hero Perlis ni baru lagi 2019. Jadi Trust Hero program clean up ni saya buat sebenarnya disebabkan mungkin background saya sebagai pensyarah, jadi saya ajak persatuan pelajar saya sendiri program Marine Technology di UiTM Perlis. Jadi kita sama-sama ni waktu ni SW Corp lah dengan Idaman. Dia promote kita orang jadi so macam kita waktu first clean up ni pun di Kuala Perlis ni, di masjid ni Al Husin, kita dapat dalam 320.3 kilogram sampah yang kita berjaya kutip Dari situ kita dah tahu dah ya Allah banyaknya sampah kan kat Kuala Perlis ni Alright.
So itulah tadi saya cakap, bukan saja di Kuala Perlis, di dalam gua pun kita pernah kutip. Ini di Gua Kelam, Gua Wang Buma pun pernah bersama-sama dengan PNW, Jabatan Perhutanan. Ni ada Cik Dila kat sini. And then ni geng-geng ni lah Jabatan Perhutanan lah dengan Treasury Perlis dengan dan juga komuniti memang komuniti tempatan lah. Dan banyak juga kolaborasi yang kita dah buat ni dengan Jabatan Perhutanan, dengan SWK, idaman of course dengan Jabatan Perhutanan. Yang baju merah ni yang kat atas ni kita buat tanam mangrove pada di Koma Laut hari tu last year. Okay, setakat ni kita pada tahun 2021 ni di Perlis sendiri kita dah berjaya buat 62 program clean up lah dan juga sebanyak 30.3 tan sampah yang telah kita kutip sepanjang 2 tahun ni lah yang melibatkan lebih 2,000 volunteers di sekitar Perlis. So ini di Tasik Timah Tasuh recently lah kita ada buat. Okay, saya nak tunjuk dekat sini, kejap ya, mana dia? Sesiapa yang tak tahu, tak follow lagi, saya minta you all follow lah Instagram dan juga Facebook kita. So yang ni Facebook kita, Facebook page, you all type je kat situ Treasury Perlis, so ada kat sini semua. Jadi kita letak semua gambar-gambar, data-data apa semua, kempen-kempen kita kat dalam ni. Dan sebab kita tahu sebenarnya sebab Trash Hero ni adalah volunteer, satu program sukarelawan lah. Di mana program sukarela ni dia adalah macam kita kata kita tak paksa dia sebenarnya volunteer. Jadi alhamdulillah sejak 2019 tu memang dah ramai komuniti kita sendiri yang join dengan sukarelanya datang. Jadi kita memang tak ada fees, tak ada yuran, tak ada apa. Saya just tetapkan pukul berapa, hari apa dan you all datang je. Jadi macam kita ada volunteer kita kat sini, Nukman ni dengan family dia memang hebat lah saya kata, dengan dia ada 5-6 orang anak-anak dia, memang suka sangat lah macam walaupun pandemik sekarang tak menjadi masalah lah pada kita sebagai volunteer, boleh saja pergi berjoging di kawasan sekitar rumah sambil vlogging. So ini pun antara aktiviti lah yang macam bila kita, walaupun kita tak dapat buat program bersama, tapi ada komuniti yang masih lagi ada kesedaran dalam diri sendiri dan buat vlogging sendiri kat rumah. Yang lain pun boleh ikut sama. Dan baru-baru ni sempena Hari Alam Sekitar Sedunia lah, kita ada juga buat virtual planting lah bersama-sama dengan UiTM dan Trash Hero, bersama-sama dengan KETSA lah untuk buat virtual planting So yang ini untuk ni tadilah kempen yang Jabatan Perhutanan ada cerita tadi So yang inilah penghijauan Malaysia ni. So saya juga dapat maklumat daripada KETSA, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli, yang kita buat kempen baru-baru ni, sebanyak 171 pokok telah berjaya ditanam pada hari tersebut dan juga 203 orang pengguna telah mendownload apps ini, alhamdulillah. So maknanya at least kempen kita ni bukan sahaja di Perlis maksud kita dapat penyertaan ni dari merata tempat, di Terengganu, di Kelantan, di Sabah So ini kempen yang kita turut bantulah pada demi support kerajaan punya misi dan visi. Sambil-sambil tu kita akan apa lagi nak cerita di sini. So kita banyak buat virtual clean up sebab PKP, jadi masing-masing kita tak boleh nak buat program, jadi kita boleh buat sendiri di rumah. Of course kolaborasi kita banyaklah bersama dengan SWK, idaman tempat yang recycle ni apa semua, dengan
dengan even dengan sekolah MSM, dengan Unimap sendiri, dengan UUM ni antara aktiviti kami lah yang you all boleh tengok di dalam Instagram dan juga Facebook. Ini pun recently sebelum PKP start hari tu sempatlah buat satu clean up di Bukit Jenih. Okey, jadi itulah yang kita tahu yang kita sedia maklum lah sebab Trash Hero ni kebanyakan kita buat program kutip sampah lah sebab kita nak create awareness, action apa semua kan. Dan kita tahu kutip sampah ni adalah pekerjaan yang dia kata 3D kan dirty, dangerous and difficult kan jadi tak semua orang kita kata tegar lah nak buat pekerjaan macam ni. Tapi di Trash Hero kita buat sebab kita positif lah kita pergi positif, kita nak kawasan kita bersih kita nak educate people jadi kita kena buat, kalau tidak siapa lagi nak buat kan so itulah yang maksudnya kita just do it kalau tak ada siapa tak buat tak apa, kita just do it first itu maksud saya lah dan memang secara sebab kita tahu NGO ni pun adalah penggerak komuniti lah kalau tak ada siapa nak gerakkan tak apa kita gerakkan so ini adalah semua komuniti. Alhamdulillah memang kita dapat komuniti ramai daripada Perlis ni yang join daripada pelbagai background, ada yang cikgu, ada yang pensyarah ada yang kerja biasa, tak kisahlah memang daripada belia dan juga yang dah bersara mana kita punya kapten sekejap saya nak tunjuk gambar kapten dan ada kapten bersara seorang ni dan saya pun dah lantik dia sebagai co-leader lah untuk Trash Hero Perlis. So mana gambar kapten? So okay lah, nanti boleh tunjuk nanti bila-bila you all boleh tengok Okay, cuma itulah satu saya nak pesan lah sebab saya tahu macam sifat kita, orang kita ni Captain Birthday. Kapten Hasanin. Kapten Hasanin, tak apa. Ni this one lah, dia gambar dia tapi tak berapa proper. So sebab saya tahulah sifat orang kita ni di Malaysia, saya tak tahulah tempat lain pun kita macam tak malu tau untuk buang sampah tapi kita malu nak kutip sampah, betul tak? Jadi itulah yang kita nak buang lah stigma tu kalau boleh dan kita sama-sama lah dengan siapa-siapa pun memang dengan siapa-siapa lah yang boleh kita kolaborasi bersama dengan untuk sama-sama kita jaga kebersihan daripada di rumah, di tempat tinggal, di pejabat kalau di mana juga kita pergilah dan memang kita juga turut berkempen untuk bawa pulang sampah anda especially macam di kawasan campsite macam ni macam kita camping, kita bawa sampah banyak. Lepas tu kita buang dekat sini macam di komuniti Bukit Jenih ni, mereka sendiri yang membuang sampah diorang lah sebab di kawasan dan kawasan lain jadi tak ada PBT yang bertanggungjawab untuk kutip sampah mereka lah. Jadi dia adalah inisiatif komuniti tu sendiri. Which is good, tapi sebenarnya kalau boleh kita sendiri tolong terapkan dalam diri yang macam kita yang bawa sampah dan kita buang balik sampah kita tu sendiri. Maksudnya bawa baliklah sampah anda jangan tinggal kat situ sebab bila kita tinggal kat sini masalah utama kita di Perlis ni banyak monyet. Jadi monyet ni dia memang selongkar segala dia nak cari makanan kan dia akan selongkar. Pandai monyet ni dia memang selongkar tong sampah tu. Alright, okay. Saya rasa setakat tu sajalah saya punya perkongsian pada pagi ni Alhamdulillah, terima kasih. Okay. Terima kasih Puan Nani atas perkongsian. Jadi sebenarnya kita patut raikanlah kerja-kerja Trash Hero Perlis ni. Saya quote Datuk Seri Zainizam cakap lah. Dia quote daripada ayat Al-Quran ni saya dapat saya ingat ayat ni tapi exactly tu tak adalah. Dia kata kita hendaklah membuang halangan seperti kayu, sampah sarak yang menyusahkan perjalanan
dan yang boleh mendatangkan kemudaratan. Kalau motivate, what motivates you best is actually kalau dari segi unsur-unsur agama ataupun keprihatinan terhadap alam sekitar. Jadi kalau kita ingat kita alihkan batu supaya mengelakkan kecederaan, kita alihkan sampah, kita buang pada betul-betul supaya sungai kita bersih, supaya kita ikan-ikan tu dapat hidup dengan baik, supaya pada cycle kita punya hydraulic cycle, kitar air kita kembali bersih, elak pencemaran. Jadi semua ni berkaitan lah antara satu sama lain. Jadi kalau ada sesetengah lah kita punya karakter masing-masing lah yang suka bekerja berkumpulan, macam Puan Nani, just show up je. Just show up, dia tak minta pun wang pendaftaran ke apa ke kan, show up, datang clean up balik. Dan banyak dah aktiviti dengan Trashero, Unimap dah mula. 2019 kan kita buat Eco Bricks. Betul. Nani ada datang kan, Unimap ajar buat Eco Bricks. Tanya, Nani plastik yang tak boleh recycle ni nak buat macam mana? Saya tanya kat dia. Lepas tu dia kata kita buat Eco Bricks lah, boleh. Jadi alternatif ni hanya boleh diperolehi sekiranya kita ada orang kata ni lah, a nice ecosystem. Di mana itulah dia punya topik utama kita. Kita Ekosem lah buat talk ni untuk lihat lah daripada segi contohnya Jabatan Alam Sekitar, dia lebih kepada penguatkuasaan. Elemen kesedaran pun ada juga untuk untuk kita punya ni lah penduduk-penduduk Malaysia, warga Malaysia, individu dari segi e-waste problemnya. Dan kemudian daripada Jabatan Perhutanan di mana peranan restoration, nak buat macam mana. Kita dah ada hutan ni, kita nak restore, kita nak pelihara macam mana, nak jaga macam mana. Kemudian dari segi downstream mana dia kita dah mengguna ni sampahnya nak buat macam mana, jangan dibuang sesuka hati, yang boleh recycle kita recycle. Jadi dalam banyak-banyak quote alam sekitar yang saya duk jumpa lah, salah satunya macam sekiranya lah kan kita isi air dalam tempayan, buka pipe. Buka dah melimpah. Melimpah tu kita kutip air melimpah tu ke kita tutup pipe? Jadi benda yang saya terfikirlah, maknanya dia kalau dah melimpah kalau sampah dah melimpah, nak mengutipnya tak habis cerita kan, tak selesai. Jadi kita kena tutup pipe, kita kena hentikanlah penggunaan plastik sekali guna, kurangkan jika tiada keperluan. Yang itu dia punya sumber dia, dan perkara-perkara itu memang rancak dibincangkan macam buat kata Puan Faizah kita ada road to zero plastik. Daripada Jabatan Alam Sekitar ataupun KASA, kita akan ada macam mana nak menggunakan sumber ni dengan lebih berhemah. Dia tak ada kata tak boleh guna menggunakan dengan berhemah. Elektrik tu ada, tapi macam mana nak menggunakan dengan berhemah. Air tetap kita dapat gunakan tapi tak dibazirkan. So benda-benda itu perlu diterapkan lah dalam setiap individu. Dalam konsep kesederhanaan, jangan berlebih-lebihan, jangan mendatangkan mudarat kepada orang lain. Dia benda dah tahu, dan macam mana nak praktikkan tu adalah kita punya main aim sekarang. Jadi sempena Hari Alam Sekitar Sedunia ni. Okay, dan restoration ni. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada kesemua panel kerana sudi meluangkan masa. Saya tahu semua orang nak cakap banyak-banyak. A lot of things to tell. Masa pula terlalu singkat. InsyaAllah jika ada ada permintaan, kita akan panjangkan. Contohnya macam e-waste, Jabatan Alam Sekitar dah bagi tahu e-waste, nanti saya share link. Semua ada dalam FB. Ada yang minta dia punya record tapi saya buat dalam FB. Sebab apa? Kadang-kadang saya pun dengar talk daripada FB, saya dapat 10 minit je sekali dengar. Sebab apa? Tengah drive. 10 minit, lama-lama sejam cukup lah dengar semua orang bercakap. Begitulah caranya nak memanfaatkan teknologi sekarang. Sebab kalau nak dapat straight 2 jam tengok satu talk ataupun sejam tu agak bagi saya lah yang susah, ke orang lain boleh kot. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Sarah. Okay, terima kasih kepada Cik Awang. Ya, terima kasih kepada Puan Faizah. Terima kasih kepada Nani. Semua ni memang selalu kita jumpa pusing-pusing dalam aktiviti alam sekitar kat Perlis ni. Wan ni, kita nak ambil gambar ke Wan ni?
Wani ni pembantu di belakang Kak Beza. Boleh ambil gambar? Boleh no? Okay. Minta semua on camera. Okay, siapa yang ada tertinggal tu, kita boleh tengok FB, jangan risau, segala. Puan Awam punya talk pun ada pasal hutan. Semua dah. Boleh Wani? Boleh kira lah Wani? Okey, 1. Ada lagi nak buka. 1, 2, 3. Okey. Okay, terima kasih semua. Saya check dekat chat box, tak ada soalan yang ini, tapi dalam FB akan ada. So kalau ada soalan-soalan nanti mungkin saya boleh forward kepada panel lah yang kemudian dengar. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum dan stay safe InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Thank you. Wah ni link dah bagi ke? Lupa nak check. Ada letak dah. Tak dah nah, tak apa, takut tertinggal. Kalau staf perhutanan nak sijil, e-sijil pun boleh masuk lah nama dalam link tu. Kami buat e-sijil untuk semua. Puan Faizah pun kalau ni staf jawatan sekitar duk tengok juga boleh bagi nama dekat sijil tu dekat link. Okey. Terima kasih. Sama. Nani tu Syiro punya volunteers ada duk dengar juga kot Nani? Ada tak? Kalau nak saya isi lah.